Baik. Bismillah. Share screen. Dah share screen kan? Dah? Belum? Hmm. Okey. Last kita uh, masuk dalam slide yang pertama dalam topik yang terakhir. Ni kan? Topik akhir ni belum lagi kan? Betul tak? Okey. Okey, ni kan? Betul? Okey. Baik, hubung kait di antara Islam dan syariat terdahulu, ada beberapa soalan yang ditanya oleh pengarang, kemudian diberikan jawapan, dan mungkin itu soalan yang berlegar dalam fikiran kita juga, iaitu apakah Islam agama yang dikhususkan untuk Nabi Muhammad sahaja? Kan? Kalau Islam itu untuk Nabi Muhammad sahaja, habis agama dahulu guna agama apa? Ini Ustaz dah sebut kan? Betul tak? Dah bincang belum ni? Itu dah Baik. Kemudian, apakah perkaitan di antara Islam dan agama Yahudi dan Nasrani pula? Okey, kalaulah daripada Nabi, kalau secara tepatnya dimula dengan Nabi Yaqub lah. Nabi Yaqub sebagai keturunan daripada Yahudi. Kalaulah semua Nabi dahulu Islam, apa agama Yahudi dengan nama Nasrani itu agama siapa? Apa kaitannya dengan Islam? Maka dia kata pada muka surat 47 ni, dia kata apa? Mana soalan ni? Kat sini dia punya soalan. Dia kata apa? Fal Islam bihadzal ma'na la yasluh ay yakuna mahalan lisu'al an alaqati bainahu wa baina sa'iri asy-syara'i as-samawiyyah. Iz la yus'alu an syai' wa nafsuhu ghair anna kalimat al-Islam qad asbaha laha fi 'arfin nas madlulun muayyan wa majmu'atun asy-syara'i wa ta'alim allati ja'a biha Muhammad sallallahu alaihi wasallam aw allati istanbatat mimma ja'a bihi kama anna kalimata yahudiyyah takhussu syari'ata Musa wa mashtaqqa minha wa kalimatun nasraniyah takhtassu syari'ata Isa wa ma tafarra'u anha. Fasu'al an innama huwa anil Islam bi ma'nahu al-'urfi ma 'alaqatuhu bil yahudiyyah wan nasraniyah. Dia kata apa, daripada penjelasan sebelum ni boleh baca baliklah tentang Islam dan juga perkaitannya dengan syariat terdahulu. Maka secara khususnya dia kata apa, ya, kalimah Yahudi merujuk kepada syariat Nabi Musa, dan begitu juga kalimah Nasrani merujuk kepada syariat Nabi Isa. Lalu apa pula kaitannya, hubungannya dengan Yahudi dengan Nasrani? Islam tu apa kaitannya? Maka dia kata apa? Walil ijabati an hadha su'al naqsimul bahsi ila marhalatain. Wal marhalatul ula
fi alaqati syariah al-muhammadiyah bisyara'i as-samawiyah as-sabiqah wa ya fi suratiha al-ula lam tab'ad an manba'iha wa lam yataghayyar fiha syai'. Dia kata apa? Untuk peringkat yang pertama, perkaitan syariat Muhammad dengan syariat langit terdahulu adalah dalam konteks dan konsepnya yang awal dan tidak lari daripada uh, manba'iha, apa nama tu? Tempat dia keluar, tempat terbitnya. Dan tidak ada satu perubahan pun. Tidak ada penambahan, tidak ada penyelewengan. Ini adalah hubungan yang pertama. Maka yang sini yang dia dah sebutkan pada soalan yang pertama dan mungkin akan huraikan sikit lagi lah. Adapun al-marhalatus tsaniyah fi alaqatihi biha ba'da an tala 'alaiha al-amad wa tara'a 'alaiha at-taghyir wa at-tabdil. Adapun bahagian yang kedua adalah hubungannya selepas mana berlalu tempoh yang panjang dan berlaku pula perubahan dan juga penambahan ataupun bahasa kita ni kita sebut berlakunya penyelewengan lah. Kalau kita pernah dengar apa nama tu, cerita pasal ibadah haji kan? Siapa yang nak pergi haji sini? Ada tak? Tak pernah. Umrah, ada yang dah pergi umrah? Wanita kan? Oh, belum lagi. Oh, semua tak Islam lagi lah ni. Tak ada yang dah pergi eh? Bella belum Bella? Oh, tak ada yang dah pergi. Oh, dah lah tu. Okey lah. Bila pergi? Lama dah? Oh, daripada Yaman, direct? Oh. Apa ni? Lain? Pok Mang? Pergi dah Mekah? Dah pergi. Oh. Ustaz dah pergi 3 kali. Ustaz dah pergi 3 kali. Antara rukun umrah adalah sa'i. Betul Bella? Sa'i di antara Safa dan Marwah kan? Berapa kali kena pergi? Sa'i? 7 kali. Pengalaman Ustaz kali pertama pergi umrah tu, Ustaz tolak kerusi roda. Sa'i tu tolak kerusi roda 7 kali. Ustaz racing, lagi laju-laju. Orang yang duduk atas kerusi roda seronok je kan. Jalan bukannya ada bukit-bukit apa kan, lari kan. Lepas tu esok tu Ustaz tak boleh keluar hotel, kaki cramp. Daripada pagi sampai malam tak boleh keluar hotel, kaki sakit sangat-sangat. Sebab lantai Mekah tu sejuk, lantai tempat sa'i tu sejuk sangat-sangat. Kita ingatkan okey lah, rupanya tak boleh gerak. Bujur sehari je, lepas tu boleh lagi boleh lah. Okey, yang Ustaz nak cerita dalam ibadah sa'i ni, dia ada sejarah dia. Kenapa kita bersa'i daripada Safa dan Marwah? Yang kita tahu apa? Apa Bella? Apa sejarah dia? Siti Hajar ke Siti Sarah? Siti Hajar ke Siti Sarah? Siti Hajar. Siti Sarah Sem 5. Okey. Okey, sejarah.
Sejarah itu kita tahu sebab Allah Ta'ala cerita dalam Quran, Nabi cerita dalam hadis dan sampai cerita itu pada kita. Tapi para sahabat Nabi, masa mula-mula pensyariatan ibadah haji, diorang tak tahu cerita tu. Diorang tak tahu cerita tu. Sebab tu, cuba baca pada ayat 158, surah Al-Baqarah. Wani, baca sikit. Inna Safa lagi ya ilaha illallah. Sambung. Faman hajjal baita. Ha. Pada junaha alaihi ayyatawafa bihima. Situ ayat permulaan pensyariatan sa'i. Dan Allah Ta'ala bagi tahu Safa dan Marwah itu adalah syiar aku, syiar Allah. Maka barang siapa yang nak mengerjakan umrah, nak mengerjakan haji, fala junaha, tidak ada dosa baginya, ayyatawafa bihima, untuk mengelilingi, untuk berpusing di antara keduanya. Kalau kita perasan, Allah Ta'ala sebut fala junaha alaihi, tidak ada dosa. Maka kat situ, bagi orang yang meneliti, memahami, memperhatikan ayat Quran, dia akan tertanya-tanya, kenapa Allah Ta'ala sebut tak ada dosa? Berdosa ke sa'i ni? Berdosa ke lari di antara Safa dan Marwah ni? Kenapa dia jadi dosa pula? Maka sebab tu dia penting untuk kita buka sebab ayat itu diturunkan. Cerita pasal apa sebenarnya? Kenapa ada timbul ayat tersebut? Sebenarnya dia merujuk kepada nak cerita tak ni? Nak dengar tak cerita? Ha. Dia sebenarnya dia merujuk kepada waktu itu selepas daripada peristiwa umrah qada, umrah batal kan. Mula-mula umrah kan dibatalkan, kemudian buat perjanjian, maka lepas tu barulah mereka buat umrah qada. Kemudian ketika mana mereka nak sa'i tu, orang-orang Madinah relax je lah. Orang Madinah tak tahu cerita. Bila Nabi buat, dia orang pun ikut je lah. Tapi orang Mekah ni, bila Nabi ajak sa'i, dia orang jadi, boleh ke? Boleh ke? Boleh ke? Kenapa dia orang terfikir dan tertanya-tanya boleh ke tak boleh? Kerana orang Mekah, dia tahu cerita pasal Safa Marwah ni bukan cerita versi yang kita dengar pada hari ni. Tetapi pada waktu itu mereka sudah terbiasa dengan cerita-cerita tentang berhala yang diletakkan di Safa dan Marwah. Iaitu berhala yang diberi nama Isaf dan Na'ilah. Isaf dan Na'ilah ni merujuk kepada sepasang pasangan lah, couple, lelaki dan perempuan. Isaf lelaki dan Na'ilah perempuan. Ceritanya pada zaman dahulu, dua sepasang ini mereka telah berbuat dosa, iaitu mereka berzina di dalam Kaabah. Mereka berzina di dalam Kaabah, yang akhirnya mereka dihukum oleh Allah dengan bertukar menjadi batu. Ataupun kita kata mereka dihukumlah. Akhirnya cerita tu menjadi cerita pengajaran yang besar lah buat orang Mekah, bahawa jangan sekali-kali buat maksiat, melakukan dosa di depan Kaabah, apatah lagi dalam Kaabah. Lagilah berzina kan. Jadi cerita itu disebarkan, akhirnya menjadi suatu pengajaran yang besar. Dalam tempoh yang panjang, akhirnya ada satu generasi mereka buat patung berhala, Isaf dan Na'ilah itu, dengan tujuan supaya orang jadi panduan pengajaran. Ni patung ni adalah orang yang buat jahat. Jadi kalau tengok dia orang ni, jadi pakat-pakat beringat belaka. Macam kisah Nabi Nuh lah. 5 orang soleh yang menjadi pengikut kepada Nabi Adam. Akhirnya mereka itu meninggal. Maka generasi pertama buat patung kan.
buat patung untuk jadi kutip semangat lah. Tapi generasi kedua, akhirnya minta pula doa kat patung. Generasi ketiga sembah tu patung tu. Itulah yang jadi kepada patung Isa dan Nailah. Patung Isa dan Nailah tu dalam tempoh yang panjang, akhirnya dia orang letak satu dekat sofa, dia orang letak satu dekat maruah. Maka setiap kali nak sa'i, sampai dekat sofa, dia orang sembah Isa. Sampai dekat maruah, dia orang sembah Nailah. Maka itulah ceritanya, dan cerita itulah yang diketahui oleh orang Mekah pada waktu itu. Sebab tu bila Nabi ajak sa'i tu, dia orang, tu kan ada patung berhala. Sama juga dengan permulaan peristiwa haji. Bila nak tawaf di Mekah. Orang Mekah, dia orang tawaf dalam keadaan bertelanjang. Jadi bila nak bertawaf kali pertama, sebab tu haji pertama, Nabi tak join. Kerana masa tu bercampur lagi dengan adat-adat daripada orang jahiliah, iaitu nak bertawaf kena bertelanjang. Maka ketika mana pada peristiwa Hajjatul Wada, haji yang besar itulah, pada waktu itu akhirnya Nabi maklumkan syariat tu dah tak boleh guna dah. Tak boleh guna dah tawaf dalam keadaan bertelanjang. Maka permulaan kenapa kena buka bahu kanan, semua tu dia ada kaitan dengan penukaran syariat daripada budaya jahiliah kepada budaya Islam yang lebih baik. Termasuklah dalam sa'i di antara Safa dan Marwah itu, Allah Ta'ala bagi tahu kepada Nabi, bagi tahu kat sahabat-sahabat kau, fala junaha alaihi ayyatawafa bihima, tak ada salah, tak berdosa nak bertawaf, nak bersa'i di antara keduanya. Sebab apa? Itu adalah syiar aku. Bukit tu syiar aku, bukan syiar orang Mekah. Dia orang yang ubah cerita semua tu. Maka itu cerita aku. Dan silakan untuk kalian berlari di antara Safa dan Marwah. Okay, itu contohlah macam mana kita boleh faham daripada bahagian yang kedua tu. Marhalah yang kedua, iaitu syariat Nabi-Nabi terdahulu tu terlalu banyak penyelewengan, terlalu banyak cerita-cerita yang ditepuk tambah. Jadi cerita yang pertama tu tak semua sampai kepada kita. Jadi menyebabkan kita kena refer kepada Quran, kita kena refer kepada hadis. Lagi pula dalam kalangan orang bukan Islam, daripada orang Yahudi sendiri, daripada orang Nasrani sendiri, versi-versi ini tak sampai kepada diorang, tapi sampai kepada diorang tadi itulah tiga Tuhan, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Kudus, kemudian kandungan-kandungan Bible yang telah terseleweng. Jadi mereka jumpa tu dulu. Sebab tu kita akan dengar cerita-cerita orang pendeta-pendeta Nasrani ni, akhirnya mereka masuk Islam sebab mereka macam tak boleh terima. Apa pelik sangat kandungan Bible ni kan. Kalau ingat, Ustaz pernah cerita dalam subjek perbandingan agama kan, macam mana kaitan di antara perkataan sword dengan word. Kalau ingat lah kan, kalau ingat macam mana dia orang bergaduh bersama Padri bila dikatakan Islam ini agama yang ganas, disembahkan menggunakan pedang. Tapi seorang pendeta ni dia cek, dia kata, aku tak jumpa pun kataan pedang dalam Quran. Dalam bahasa Arab, kataan pedang, saif. Dalam Quran tak ada perkataan saif pun. Tak ada. Tapi dalam Bible ada 200 kali perkataan sword, pedang. Maka bila tanya kepada kawan dia, dia kata sebenarnya bukan perkataan sword, sebenarnya perkataan word. Tapi masa nak tulis dulu kan, zaman dulu kan tak ada lampu. Tengah nak tulis tu tengah makan spaghetti. Aliran Kristian yang besar ni, pendiri besarnya adalah di Itali, Rom. Kan Itali menjadi pusat. Jadi orang Itali ni suka makan spaghetti. Kita makan mie bodor kan. Jadi bila makan spaghetti tu, tengah makan-makan tu, tulis tu jatuh. Jadilah huruf S. Kita kata tak pernah sabar punya cerita kan. Teruk sangat dia punya hujahnya kan. Ini bukan hujah kan. Ini mengelat. Jadi menyebabkan Padri tu akhirnya cari, dia pun keluar daripada Islam. Dan pendakwah tu ada lagi lah sampai hari ni.
Ustaz lupa nama. Yusuf Estes. Tak salah. Boleh Google Yusuf Estes. Itu contohlah. Jadi kebanyakan daripada orang barat, Eropah ini atau bahkan mungkin kita sendiri berinteraksi dengan bahagian yang kedua tu. Tempoh yang panjang berlaku penyelewengan, maka nak betulkan balik penyelewengan itu maka kena refer balik cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran dan dalam hadis. Okay, Ustaz nak tanya, boleh tak kita ikut syariat Nabi Musa dan syariat Nabi Isa? Boleh tak hari ni sekarang? Boleh tak kita ikut syariat Nabi Musa dan syariat Nabi Isa? Respon sikit. Siapa nak respon? Aisyah, nampak line power tu. Berapa megapiksel? Megapiksel pula. Mbps line pagi ni. Nampak steady kamera tu kan. Ini line dah power ni. Lain? Tadi yang awal masuk dengan Ustaz tadi, Ainul ke Izatul? Ainul belum masuk tadi. Ainul. Boleh tak kita ikut syariat Nabi Musa dengan syariat Nabi Musa hari ini, sekarang ni lah. Sekarang ni. Ya. Dah komplit kan? Macam mana kita tahu cerita pasal syariat Nabi Musa dengan Nabi Isa ni? Kat mana kita tahu cerita? Kat mana Wani? Quran lah. Kalau tak mana kita tahu? Dalam Quran kan ada cerita. Dalam surah As-Saff, Allah Ta'ala bagi tahu akan muncul di akhir zaman nanti seorang Nabi yang bernama Ahmad. Kan? Itu cerita siapa tu? Itu syariat Nabi Musa lah. Nabi Isa. Dia orang bagi tahu dalam Bible, ataupun kita kata tak nak pakai nama Bible lah, kita pakai Injil lah. Dalam Injil, dalam Taurat ada sebut nanti akan ada Nabi akhir zaman. Ikutlah Nabi tu. Kalau ikut tu syariat Nabi terdahulu lah tu. Jadi boleh ikut ke tak? Ainul kata tak boleh. Aisyah? Boleh tak? Okay. Okay. Okey, maksudnya syariat Nabi terdahulu walaupun betul tak boleh ikut. Macam tu Aisyah. Sudah. Syariat Nabi benda betul kan? Ke benda salah, benda betul kan? So tak boleh ikut. Walaupun benda tu betul, tak boleh ikut. Macam tu. Alamak. Jack ada dalam ni. Tadi nampak dia, Jack.
Ha, macam mana Jack? Ha, Jack Perak oh. Kalau dekat lah dengan Kedah kan. Orang kata bahtera Nabi Nuh turun kat Kedah, betul ke? Ha, betul ke tak? Kata Perak banjir. Oh, tempat itu okey. Alhamdulillah, syukur. Ha, macam mana? Boleh tak ikut syariat Nabi terdahulu ni? Ya, terhapus. Hukum hudud dengan kisos sebahagiannya sama dengan syariat Nabi Musa. Sama, bukannya ada perubahan, sama. Saya tak ingat ada beberapa hukum dalam bicara dalam jenayah tu, kisos dengan hudud. Ada yang sama, memang sebiji. Saya tak ingat apa dia, hukum yang mana satu. Tapi sama. Boleh ikut ke tak? Kita bincang-bincang ya, sembang-sembang. Apa yang Aisyah dengan Ainul jawab tadi tu betul dah, tapi dia orang bila start mari soalan mengelirukan, masing-masing dah. Sebab tu kita kena banyak benda-benda macam ni. Supaya bila kita baca tu kita jangan ambil point tu je. Tapi bila kita ada soalan yang keluar daripada kotak, jadi kita dah tak boleh nak gazetkan jawapan yang sebenar. Jadi penting selalu bincang style macam ni. Datangkan persoalan-persoalan yang sebenarnya bukan kritikal pun, soalan-soalan yang poyo lah, soalan-soalan yang macam suruh berfikir, tapi sebenarnya dia sangat-sangat bagus. Simple je. Syariat Nabi terdahulu, fungsi syariat. Kita akan pergi kepada al-marhalatul ula tu ya. Tengok al-marhalatul ula tu. Dia kata apa? Fal Quran yu'allimuna anna kulla rasulin yursalu wa kulla kitabin yanzilu innama yaji'u musaddiqan wa muakkidan lima qablahu. Dia kata apa? Quran mengajar kita bahawa setiap rasul yang diutuskan dan setiap kitab yang diturunkan, dia didatangkan untuk membenarkan. Maksudnya Quran membenarkan Taurat. Injil membenarkan Taurat. Kitab yang terkemudian. Jadi Quran membenarkan Taurat dan Injil, Injil membenarkan Taurat. Jadi itu maksud dia. Ataupun satu lagi Zabur. Wa muakkidan lima qablahu, dan bukan setakat membenarkan, bahkan menguatkan. Fal Injil musaddiqan wa muayyidun lit Taurah. Injil membenarkan dan menyokong Taurat. Fal Quran musaddiqun wa muayyidun lil Injil wat Taurat. Manakala Quran pula membenarkan dan menyokong Injil dan Taurat. Walikulli ma qablahu minal kutub kama qala ta'ala wa qaffayna ala atharihim bi'Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah. Allah bagi tahu kan, apa-apa yang ditinggalkan oleh Isa akan membenarkan apa yang ditinggalkan oleh Taurat. Wa atainahul Injil fihi hudan wa nurun wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin. Dijelaskan lagi, Injil pula datang membenarkan bahkan menyokong peringatan-peringatan yang ada dalamnya. Wal yahkum ahlul Injil bima anzalallahu fihi. Dan hendaklah berhukum dengan kandungan Injil. Dan di akhir ayat tu, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi. Dan memang itulah rutin dia. Datang kitab baru, kitab ini akan membenarkan kitab yang terdahulu. Bermaksud kalau kita nak ikut syariat yang terdahulu, syarat dia mesti dijelaskan oleh kitab terkemudian. Baru boleh ikut. Boleh faham? Quran kata ada, okey ikut. Dan benda ni
menyokong dan membenarkan syariat Nabi terdahulu. Maka ini jawapan yang rasmi daripada Quran lah, bahawa nas. Apa hujah dia bahawa kita boleh ikut syariat terdahulu? Ni ayat dia. Tapi mesti merujuk kepada Al-Quran. Tak boleh memandai-mandai lah baca Bible, tengok dalam Bible ada, maka kita pun follow Bible. Tak. Sebenarnya kita nak follow syariat terdahulu melalui cerita yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran ataupun apa yang disebut oleh Nabi dalam hadis. Baik, maka daripada ayat ni pula datang pula soalan yang kedua. Kalau betul lah kita menyokong dan mengikut syariat terdahulu, tetapi bukankah berlakunya perubahan-perubahan syariat? Dia kata apa? Ghaira annahu yu'radu su'al yuhaqqu lis-sa'il ay yas'alahu. Alaysat qadiyata hadha at-tasaduq al-kulli baina al-kutub as-samawiyyah an takuna al-kutub al-mutaakhirah inma hiya tajdidun lil mutaqaddimah wa tazkirun biha bila tabdil wala taghyir. Wa illa fa kaifa yuqalu innaha tusaddiq bainama hiya tubaddil wa tughayyir. Wa idza kana min qadiyati tasadduq al-kulli bainal kutub alla yughayyiru al-mutaakhir minha syai'an min al-mutaqaddim fa hal waqi' huwa zalik? Faham tak? Zulfa faham tak dia tanya apa tu? Zulfa ada tak? Ada tu. Ada tak Zulfa tu? Faham tak? Yang berapa tu apa dia? Mana yang faham? Sebab hilang tak dia. Mana yang fahamnya? Zetul. Faham tak? Dia tanya apa? Zetul dia. Oh, senangnya orang Kacik betul. Okey. Dia kata apa? Biasanya kalau kita nak kata sesuatu itu disokong ataupun dibenarkan, mestilah bendanya sama. Bendanya mesti sama, sebiji. Pen itu berwarna biru. Kita pun pasing, betul ke pen warna biru? Yalah, betul lah. Sebiji lah. Tetapi realitinya kalau kita tengok dalam Quran, Al-Quran adalah melengkapkan syariat Nabi terdahulu. Bermaksud kalau zaman Nabi Musa ada hudud, ada qisas, zaman kita punya hukuman qisas, dia bukan semua sebiji-sebiji. Ada adjustment. Antara benda yang kita adjust adalah orang yang bertaubat zaman Nabi Musa, dia kena terjun bangunan, dia kena bunuh diri. Tapi zaman hari ini, dia tak perlu lagi buat. Dia hanya perlu beristighfar, dia hanya perlu mengaku dan memohon keampunan kepada Allah. Itu contoh adjustment yang berlaku. Jadi macam mana kita nak kata dia membenar dan menyokong kalau adanya perubahan-perubahan dalam kitab-kitab. Jadi daripada Taurat pergi ke Injil ada perubahan.
daripada Injil pergi ke Quran, ada perubahan-perubahan. Okey? Maka jawapannya dia kata apa? Laisal waqi' zalika. Faqad ja'al Injil bi ta'dili ba'du ahkami Taurah iz a'lana Isa annahu ja'a li yahilla li bani Israil ba'd alladhi hurrima alaihi. Maka dia kata apa? Secara realitinya tak semestinya begitu. Kerana Injil didatangkan untuk adjust beberapa hukum Taurat. Dan disebutkan oleh Allah, wali uhilla lakum ba'dal ladzi hurrima alaikum wajitukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Kata Nabi Isa kepada pengikut Bani Israel selepas Musa, dulu ada benda-benda yang korang tak boleh buat. Alhamdulillah. Tapi zaman kita ni dah dibenarkan dan benda itu adalah dengan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Mungkin itu kot yang menjadi hujah sebahagian daripada Bani Israel. Alhamdulillah. Mereka buat benda yang diharamkan ataupun mereka haramkan benda yang dibenarkan. Wajah Muhammad sallallahu alaihi wasallam liyuhilla linnas kullu at-tayyibat wa yahrumu alaihim kullu al-khaba'is. Kama qala ta'ala alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi alladhi yajid. Siapa tak mandi ni? Aduh. Yajidunahu maktuban indahum fit Taurah wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Alhamdulillah. Maka ini contoh penjelasan-penjelasan daripada Allah, daripada Al-Quran berkaitan tidak semestinya sebiji-sebiji, bahkan adjustment itu adalah kerana untuk menyelesaikan permasalahan pada waktu itu. Bermaksud apa yang disebutkan sebagai menyokong dan membenarkan adalah syariat itu didatangkan untuk menyelesaikan masalah pada waktu itu, maka syariat terkemudian berlakunya perubahan-perubahan adalah untuk menyelesaikan masalah pada hari ini. Sebab itu akhirnya ending kepada Al-Quran itu Allah Ta'ala sebut apa? Apa ayat terakhir yang turun tu? Allahumma shalli alaihi dalam peristiwa Hajjatul Wada'. Apa ayat dia? Quran telah sempurna. Allahumma shalli. Al-yawma. Syukran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Bila Allah Ta'ala kata sempurna, bermaksud syariat itu daripada Nabi terdahulu berlaku adjust. Maka kata Allah Ta'ala hari ini, siapa yang kata syariat tu tak okey, bermaksud mereka sedang mengikut syariat terdahulu yang belum sempurna. Sedangkan syariat hari ini dah sempurna. Maka ikut, dan kalau tak faham, cuba fahamkan, maka nescaya kita akan dapati berlakunya penyempurnaan dalam syariat tersebut. Hari ini kan orang selalu sebutkan Islam ni agama apa yang ketinggalan zaman kan. Sebenarnya apa yang Islam datangkan ni bukan ketinggalan zaman. Sebenarnya mereka yang ketinggalan zaman. Golongan-golongan feminisme terutamanya, mereka menganggap pakai tudung itu ketinggalan zaman. Padahal kalau ikutkan Sayyidatina Maryam dulu pakai tudung. Jadi dia orang yang sebenarnya yang ketinggalan zaman hari ini. Okey, sebab tu dia kata walakin yanbaghi ay yafham min hadha wa zaka annahu lam yakun minal mutaakhir naqdan lil mutaqaddim wala inkaran li hikmati ahkami fi hayniha wa inna makana wuqufan biha inda waqtihal munasib wa ajallaha al muqaddar. Dia kata apa sebenarnya tidaklah semestinya yang terkemudian itu mesti mengikut sebiji-sebiji yang awal dan tidak semestinya mereka kata apa ingkaran li hikmati ahkami fi hiniha, mereka mengingkari akan hikmah penurunan pada waktu itu, tetapi sepatutnya
dia diturunkan untuk menyelesaikan krisis pada waktu itu, dan kemudian apabila dah selesai krisis itu, maka akan datang syariat yang lebih besarlah, yang lebih baik daripada semata-mata menyelesaikan krisis pada satu-satu masa. Datang pula syariat yang boleh diguna pakai untuk apa juga situasi dan keadaan. Maka sebab itu, di antara bukti kesempurnaan Islam, syariat ini terpakai pada bila-bila masa, di mana-mana sekalipun. Berbeza dengan syariat-syariat Nabi terdahulu, hanya boleh guna pada waktu itu sahaja. Okey. Sebab tu dia bagi contoh analogi lah. Dia kata apa? Mislu zalika masalan salah satu atibba. Maka kita datangkan satu analogi lah. Analogi tu faham kan? Contohlah. 3 orang doktor. Ja'a ahaduhum ila tifli fi turil awal min hayati faqarara qasura ghizaihi ala laban. Doktor yang pertama datang kepada budak dalam fasa awal perubatan dia. Jadi budak masih budak lagi lah, masih mula-mula berubat tu masih budak. Maka doktor kata apa? Kurangkan nutrisinya daripada aspek susu. Maksudnya mungkin dia ada masalah penghadaman ke apa ke, maka tak boleh makan susu, tak boleh minum susu. Maka kurangkan elemen-elemen susu. Mungkin kita pun ada kot, bila minum susu je sakit perut, bila minum susu je tu muntah. Mungkin. Maka doktor kata apa? Jangan banyak minum susu. Maka ada benda lain. Okay. Kemudian, wajah asani fi marhalati at-taliyah. Maka datang pula doktor yang lain pada peringkat yang kedua. Faqarara lahu ta'aman layyinan wa ta'aman Ustaz salah tadi. Qasara ghizaihi ala laban bermaksud fokuskan pemakanannya pada susu semata-mata. Kita maksud salah sebut tadi. Bermaksud faktor pemakanan gizi utama pemakanan ini adalah susu saja. Dia tak payah makan benda-benda lain. Banyakkan minum susu lah. Okay. Kemudian datang fasa yang kedua, maka doktor menyebutkan bagi dia makanan-makanan yang lembut, wa ta'aman nashwiyan khafifan, makanan yang pejal sikit lah. Sikit. Banyaknya makanan yang lembut. Bubur ataupun cicah dengan air dulu bagi lembut. Maka datang doktor yang ketiga dalam marhalah yang berikutnya, fa'azana lahu bi ghaza'in qawiyyin kamil. Maka lepas daripada itu doktor kata dah boleh dah makan makanan yang pejal-pejal. Maka inilah contoh daripada aspek analoginya lah, bukanlah sebagai dalil, tetapi sebagai analogi mudah untuk memahami apa yang dimaksudkan dengan syariat itu sebagaimana dalam aspek perubatan. Boleh faham tak? Itu analogi yang membantu kita punya penjelasan tentang syariat tadi itu, daripada peringkat awal buat apa yang perlu, kemudian semakin ditambah baik, kemudian syariat itu telah sempurna, bayangan kepada budak tu dah membesar dengan baik. Tetapi jangan bayangkan pula agama sebegitu kerana Barat ini mereka menganggap ideologi ini dia seumpama baby, dan mereka menganggap Islam pun begitu. Maka itu kefahaman yang, sebab tu analogi ni tak boleh pakai berkata, tak boleh diguna pakai dalam semua aspek. Kita kena faham analogi ni contoh yang membantu untuk sesuatu kefahaman. Jadi tak boleh guna pakai sewenang-wenang. Jadi kata mereka ideologi ni baby lah kan. Baby, kemudian dia ada kanak-kanak, kemudian dia ada besar, kemudian baru okey. Jadi mereka memahami Islam macam tu. Mereka memahami Islam macam tu. Kita bermula dengan sikit, kemudian kita menjadi sempurna bila dah besar. Sebenarnya salah. Syariat tu dah sempurna, dah ada dah. Tinggal nak follow tu saja secara berdikit-dikit. Yang berdikit-dikit tu kita, bukan syariat. Kita yang memahaminya secara sedikit-sedikit. Adapun syariat tak. Syariat itu dia telah sempurna. Jadi itu pun topik besar juga tu dalam pemikiran. Mereka memahami ideologi dan diterjemahkan ideologi itu kepada Islam. Kita mesti berdikit-dikit. Itu yang menjadi permasalahan golongan tersebut pada hari ini. Okey.
Okey, ni penjelasan tambahan. Kita habiskan bahagian yang kedua ni untuk kita rehat sekejap. Dia kata, amma marhalatus tsaniyah fi bahthil alaqati baina syariah al-muhammadiyah wa syara'i as-samawiyah ba'da an atala 'alaiha al-amad wa taraha at-taghyir wa tabdil bi fi'lil bashar. Berlakunya perubahan itu kerana tangan-tangan manusia. Fal Quran bil idafati ila annahu kama ra'ayna musaddiqun lima baina yadayhi wa annahu aidan wa muhaiminan alaih kama qala ta'ala, dalam ayat yang dibacakan tadi. Apa yang dimaksudkan dengan muhaiminan? Ai harisan aminan lima taqaddamahu minasyara'i, iaitu menjaga dengan secara amanah dengan syariat-syariat terdahulu. Fayahmiha minad dakhil alladhi yudafu ilaiha bighairi haqqin. Dan termasuk yang dimaksudkan dengan muhaiminan adalah memelihara daripada masuknya unsur-unsur tambahan penyelewengan yang tak betul. Okey. Wa jumlatul qaul anna alaqatal Islam bi syara'i samawiyyah fi suratiha al-ula hiya alaqatu tasdiq wa ta'yid. Dibuat kesimpulan, dia kata apa? Hubungan Islam dengan syariat terdahulu adalah dalam erti kata membenarkan dan menyokong. Wa alaqatuhu biha hina tara 'alaiha taghyir wa tabdil alaqatun tasdiqul lima baqiya wa salima min at-tahrif wa tashihun ma tara 'alaihi taghyir wa tabdil. Ini yang penting ni. Adapun berkaitan dengan syariat yang telah terseleweng itu adalah membenarkan apa yang ada. Maksudnya mana yang sama tu kita benarkan, wasalima minat tahrif, dan masih lagi dia terselamat daripada penyelewengan. Mana-mana syariat yang sama tu kita kata betul, memang itulah persamaannya. Antaranya apa? Menyembah Allah Ta'ala dan sebagainya. Dan yang paling penting sini, wa tashihun ma tar'a alaihi taghyir wa tabdil. Ini peranan yang susah ni. Betulkan balik penyelewengan tersebut. Maka inilah yang sedang dilakukan oleh Dr. Zakir Naik dan geng-geng yang bukan sukalah mengambil peranan dan tanggungjawab untuk berdebat dengan orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi dan sebagainya. Maka kita mungkin tidaklah sampai kita berdebat dengan orang bukan Islam. Kita sekarang ni nak berdebat sesama kita pun dah tak lepas dah kan. Jadi kekuatan nak berdebat ni dia kena ada keazaman dan keyakinan tahap tahap gaban lah. Ustaz guna gaban je sebab zaman Ustaz cerita gaban je kan. Memang korang tak tahulah kan. Jadi itu maksud dia. Bila kita nak berdebat, keyakinan dengan hujah itu perlu tinggilah. Okey. Jadi ini dia tambah penjelasan sajalah. Memang dia kata memang susah kita nak berdebat kerana pertama bila kita nak berdebat kita kena ada sumber maklumat yang kuat. Maklumat daripada Quran kena ada, maklumat daripada Injil dan Taurat itu yang juga kena ada. Maksudnya kena baca lah. Tak boleh kita main dengar-dengar. Macam Ustaz ada follow satu perdebatan. Ni sesama umat Islam lah, tapi berlaku khilaf lah. Kita kata antara geng Salafi dengan Ahli Sunnah lah contoh kan. Jadi mereka berdebat pada satu permasalahan. Maka geng A datangkan hujah-hujah dia. Geng B pula balas. Tapi dah hujung tu baru dia sebut, sebenarnya buku tu saya tak pernah baca pun. Ni kita kata memang teruk lah. Tak boleh kita nak berdebat bila benda tu kita tak pernah baca. Memang tak boleh. Sebab tu kadang-kadang bila kita nak ajak orang bercerita, bersembang tentang sesuatu, benda pertama, bahan yang nak dibincangkan tu dah tahu ke belum? Dah pernah baca ke belum? Tak pernah baca, tiba-tiba ajak sembang. Sembang pula main, Ana tak setuju dengan entah. Anda tak setuju dengan entah tu yang best tu. Tak pernah baca pun. Tak pernah follow. Baru je dengar hari ni, tiba-tiba sembang kemah.
Jadi ini permasalahan yang berlaku dalam kalangan orang Islam. Jadi bila nak sembang sesuatu, first kena study dulu lah. Kena baca dulu paling kurang, ambil tahu titik-titik penting lah. Lepas tu barulah boleh dibincangkan ataupun didebatkan. Baik, kita rehat sekejap. Sebelum tu ada apa-apa nak tanya tak untuk topik yang pertama ni? Alhamdulillah kita dah selesai. Untuk 3 persoalan ini kita akan masuk kepada apa nama? Lama macam ni nak keluar. Pada slide kuliah yang seterusnya. Alhamdulillah Ustaz dah masukkan kalau perasan. Okey. Prinsip Islam dalam berinteraksi dengan non-Muslim ni. Jadi bolehlah tengok-tengok dulu. Jadi mungkin tak habis hari ni, mungkin hari ni kita akan masuk satu je kot. Sebab satu ni pun Hurriyatul I'tiqad ni agak menarik juga untuk dibahaskan. Jadi rehat 5 minit, dah makan belum? Boleh makan dulu. Bolehlah jamah-jamah apa yang ada. 9:21 ataupun 22 lah kita masuk boleh Okey, boleh. Laju je korang Okey, silakan.
Apa kan? Semua ada dah ke? Alright. Okey. Kita akan masuk kepada topik yang pentinglah dalam kitab ini. Bab kedua ini merupakan bab yang paling pentinglah. Kita nak cerita apakah prinsip-prinsip Islam dalam interaksi dengan orang bukan Islam. Secara asasnya ada 9 Ada 9. Bermula dengan hurriyatul i'tiqad, kemudian al-musawah, al-adalah, yang keempat al-insaf, dan at-tasamuh, al-wafa'u bil wa'di, ar-rahmatu wal birri, al-amnu was salam, dan yang terakhir al-mujadalatu bil husna. Secara poinnya Ustaz dah sebutkanlah dalam nota Ustaz ni. Cuma ada cerita-cerita panjang tu Ustaz akan cerita dalam kuliah lah. Ini hanya poin-poin sahaja. Baik. Sebelum masuk kepada poin-poin yang pertama, dia terangkanlah dahulu tentang prinsip umum dalam berinteraksi dengan bukan non-Muslim. Cuma saya nak tanya, kita nak panggil orang bukan Islam ni non-Muslim ke kafir? Macam mana? Betul? Nak panggil non-Muslim ke nak panggil kafir? Sama. Non-Muslim, tidak Islam kan? Kafir apa? Tak Islam kan? Agak-agak dia orang kecil hati tak kalau kita panggil dia orang kafir? Oi kafir, boleh? Topik ini pun ada dibahaskan dalam ideologi. Benda tak penting pun, tapi terpaksa dibahaskan. Kerana sebahagian daripada mereka yang terkesan dengan ideologi barat menyebutkan jangan panggil orang kafir dengan panggilan kafir kerana dia akan menjadikan mereka kecil hati. Jadi panggil mereka dengan perkataan non-Muslim. Maksudnya dia orang belum Islam. Dan akhirnya timbul pula idea kita boleh gelar mereka dengan gelaran not yet Muslim. Belum lagi Islam. Maka itu adalah jarum-jarum halus lah.
jarum-jarum halus untuk membenarkan rentas agama dan juga untuk mengiyakan baik dan buruk itu tidak perlu dikaitkan dengan agama. Ada batas-batas dia sebenarnya. Tetapi topik ini difahami secara sembrono dan secara tidak cermat. Baik. Sebab itu dia kata apa? Kama nazaratul Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-mukhalif fi din ala annahu insanun mad'un ila ad-dukhul fil Islam fahuwa fi hukmi ad-dal wa 'ala al-muslimin ay yadalluhu 'ala at-tariqil mustaqim. Fa in istajaba fahuwa akhun fil iman lahu ma lil muslimin wa 'alaihi ma 'alaihim. Kama qala Allah Ta'ala fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakah fa ikhwanukum fid din. Bahasa mudahnya, kita diajar oleh Nabi untuk melihat orang yang tidak sama dengan kita sebagai mad'u lah, untuk diseru masuk Islam. Kan? Jadi kita punya interaksi dengan orang yang bukan Islam adalah sebagai da'i dengan mad'u. Dan lebih tepat sebahagiannya bukan orang yang bukan Islam, tapi orang Islam yang jauh daripada Islam. Okey. Walaisa matluban minal muslimin ay ya'ishu fi uzlatin 'anil alam min haulihim. Bukanlah menjadi satu keperluan orang Islam untuk hidup secara berasingan dalam dunia mereka. Ingat tu. Bukan bermaksud kita Islam, maka kita kena asingkan kehidupan kita daripada orang lain. Duduk dalam kelompok kita sahaja, orang Islam dia semua kan, tak campur dengan orang lain, dan dia sebenarnya menjadi satu kebiasaan sebahagian daripada kita suka dan selesa dengan keadaan sebegitu. Alah susahlah kalau rumah ni ada orang Cina. Ustaz sendiri pun alami benda tu. Kita pun akan rasa kerana kita nak lepak-lepak, kita nak bersuka-suka tu susah. Bila ada anjing kan, kita nak bawa anak jalan-jalan takut. Ustaz kat rumah ni dah 3 kali kena kejar anjing. Kan? Masa mula-mula duduk tu pagar tu tak ada, dia pagar tu besar. Anjing memang boleh masuk dalam Ustaz punya beranda, dan memang dah beberapa kali dah. Time Ustaz tak ada, mesti dia masuk rumah Ustaz. Time Ustaz ada, dia tak masuk pun. Jadi dia lepak kita punya beranda kan. Apa perasaan kita kan? Kerana kita pula ada stigma anjing ini, kita tak boleh dekat dengan dia kan. Jadi bukan senang nak buang benda tu kan. Kalau anjing lalu kan, kita akan lari jauh-jauh kan. Pada anjing tu kan nak buat apa pun, dia nak minta makan je kan. Jadi sampai peringkat kita nak bagi anjing makan pun kita rasa benda tu tak patut kan. Dia kan anjing, binatang yang haram kan. Padahal betul ke macam tu? Jadi banyak benda yang kena betulkan semuanya. Kesan dia apa? Kerana kita duduk dalam kelompok kita. Kesan dia. Jadi itu kesan yang berpanjangan lah. Akhirnya kita merasa tak selesa, terancam, bahkan mungkin sampai peringkat kepada perseteruan kita dengan bangsa lain itu. Bertitik tolak daripada kita selesa duduk dengan kelompok-kelompok kita saja. Maka itu risiko yang besar. Bal inna muhimmatahum al-asasiyah hiya al-ittisal bihadzal alam wa hidayatahu ila tariqil qawim. Jadi kewajipan kita duduk bergaul dengan mereka supaya kita perlu menyeru mereka. Wa nashri Islam baina arja'ihi, supaya kita boleh sebarkan Islam. Wa izalati ma qad yahulu duna wusuli da'watil Islam ila syu'u' fa in wasalathum fahum hayna azin bil khiyar baina an yaslamu aw yazillu ala dinihim madamu musalimin lil muslimin. Akhirnya bila kita seru Islam kepada mereka, mereka hanya ada 2 pilihan. Yang pertama masuk Islam, ataupun mereka berlindung di bawah kekuasaan Islam. Tak masuk Islam pun tak apa, tapi tak lawan Islam. Maka itu pun sudah memadai. Laqad awhallahu ta'ala ila nabiyil karim anna da'watahu laysat iqlimiyah. Taqtasiru 'ala al-'arab wahdahum wa la yakhtassu biha jinsin duna jinsin. Allah Ta'ala memuliakan kita dengan Nabi, dakwah Nabi adalah bersifat menyeluruh, bukan untuk Arab dan bukan untuk kelompok tertentu sahaja, bahkan bukan untuk wilayah tertentu. Bal hiya linnasi kafah. Islam ni untuk semua. Fal Islam dinul bashar qatibah min fadlillah ala al-ummatil islamiyah.
anna risalah al-khatimah ja'at syamilatan likulli ma yahtajuhu al-muslimun fi hayatihim ad-diniyah wa dunyawiyah. Muwajjihatun likulli thaqalain ila an yarithallahu al-arda wa man 'alaiha. Ini tak payah terangkanlah. Kita faham. Dakwah Islam ni bersifat umum. Zalika anal hadaf wa hidayatullah lil insan duna qasri da'wah ala jinsin bizati aw makanin muayyan iz inna da'wat ar-rusul muwajjihatun ila an-nasi kafah. Ini pengulangan sajalah. Ustaz saya cerita kot. Dia nak bagi tahu je sebab tu penting ada je prinsip-prinsip yang disusun ini untuk membuka jalan untuk menjadi penghubung di antara kita dengan orang bukan Islam, dan kita memang tidak boleh memandang orang bukan Islam ni sebagai musuh sejak daripada awal. Bahkan kalau mereka menentang Islam pun tidak bermudah-mudah untuk kita mengatakan mereka musuh Islam, kerana boleh jadi permusuhan tersebut berpunca daripada kejahilan, ketidakketahuan tentang Islam. Maka di situ kena ada penghubung lah. Sebab tu jalan yang paling baik adalah dia sebenarnya bukan berdebat, dia bermula dengan berdiskus. Contoh kalau kita jumpa orang bukan Islam, topik permulaan mungkin lebih kepada perniagaan, makan atau tak. Akhirnya bila meleret, kita akan tanya pula, apa pandangan you tentang Islam? Kita susah nak mula ke situ sebenarnya. Dia memang makan masa, kerana yang paling penting adalah kita membina hubungan terlebih dahulu. Diskusi yang dimulakan dengan perhubungan itu akan lebih berkesan berbanding dengan diskusi yang terus kepada topik tanpa ada perhubungan. Baik. Jadi, Ustaz sebut 8 ya. Sebenarnya 9, silap. Nanti Ustaz betulkan baik. 9 prinsip Islam dalam berinteraksi dengan muslim, dengan non-muslim. Sebab apa Ustaz sebut 8 tau? Sebab Ustaz sebelum ni Ustaz tak ambil yang ni, al-insaf ni. Ustaz sebenarnya masih lagi tercari-carilah apa maksud insaf yang sebenar. Kan? Tapi dalam buku ni dia terjemahkan maksud insaf dengan maksud jujur. Dalam nombor 4, bersikap jujur. Perkataan asal dia insaf. Insaf tu jujur ke? Jadi tak apalah. Kita biar. Baik. Prinsip yang pertama, hurriyatul i'tiqad. Kita biasa kan topik ni kan kebebasan beragama. Jadi kita nak tengok apa yang kita faham sama tak dengan apa yang sepatutnya kita faham. Min ahamil mabadi'ul lati qarraraha al-Islam annahu la yukrahu ahadun ala tarki dinihi wa i'tinaqil Islam. Li'anna hidayatul qulub la tuqabbil al-haq wal iz'ana lahu amrun biyadillahi wahdahu. Prinsip penting Islam adalah tidak ada paksaan untuk seseorang meninggalkan agamanya dan menganut Islam. Ini penting kita selalu sebut tak ada paksaan untuk orang masuk Islam. Maka tak ada paksaan pun untuk orang itu meninggalkan agama yang dia anuti kemudian untuk dia memeluk Islam. Itu lebih tepat sebenarnya. Okey. Inna syariat al-Islam awalu syariatin abahat hurriyatul i'tiqad wa amilat ala siyanati hazil hurriyah wa himayatuha ila akhiril hudud. Falikulli insan tabaqan li syariatil Islam ay ya'taniqa minal aqaidi ma sya'a wa laysa li ahadin ay yahmilahu ala tarki aqidati aw i'tinaki ghairaha madama lam yadkhul fi Islam. Secara umum, tidak ada tegahan, dan syariat Islam ini sebenarnya syariat yang membenarkan kebebasan untuk beragama selagi mana mereka tidak menganut Islam. Itu beza dia. Bila dah masuk Islam, dia tidak lagi ada kebebasan untuk memilih aliran yang dia nak. Sebaliknya, dia ada kebebasan untuk mengikut ajaran Islam. Sebab tu dalam poin yang Ustaz tuliskan, meraihkan hak orang lain untuk berpegang dengan ajaran yang dikehendakinya. Nampak tak? Ini kena besarkan. Macam mana nak besarkan? Nampak?
Terbesar. Kecil je. Oh ni. Satu je boleh. Okey, okey, okey. Baik. Merayakan hak orang lain untuk berpegang dengan ajaran yang dikendakinya atau meninggalkannya. Tidak sepatutnya dia dipaksa untuk menuruti atau berlawan dengannya. Mereka yang tidak bersetuju pula memadai dengan menjelaskan sahaja akan ketidaksetujuan tersebut. Ini budaya yang masih lagi kita tak biasa sebenarnya. Aku dengan kau tak setuju, tapi kita tak boleh paksa orang itu untuk bersetuju dengan kita, dan kita pun tak boleh dipaksa untuk bersetuju dengan dia. Tapi dalam masa yang sama, dia uh, tidaklah meregangkan dan merosakkan hubungan. Faham tak? Kau kafir, aku Islam. Tapi bukan bermaksud bila kau kafir, aku Islam, aku tak boleh nak sentiasa bersembang dengan kau. Ataupun kalau dalam bahasa kita pula, sesama kita mungkin akan sentiasa berbeza, tetapi dia bukan menjadi penghalang untuk kita terus berhubung antara satu sama lain. Itu normal sepatutnya. Tapi kita bila dah tak setuju tu, dia kalau boleh tak nak jumpa, dia kalau boleh tak nak cakap, malas kerana kita sentiasa menganggap perbezaan itu adalah pengakhiran kepada perhubungan. Okey? Kalau macam tu tak boleh kahwin lah. Lelaki perempuan mana boleh sama. Kan? Tetapi kenapa orang yang berkahwin boleh duduk bersama? Itu namanya sayang. Alamak, cerita bab kahwin lah pula kan. Okey, itu maksud dia. Okey, jadi kita pun begitu juga. Kita sayang mereka sebagai manusia, cuma ada perbezaan. Maka sayang kita kepada mereka itu menjadikan perbezaan itu bukan ceiling, bukan penutup kepada hubungan kita dengan mereka. Teruskan sahaja, dan mungkin ketidaksetujuan itu ditinggalkan, bermaksud cari cerita-cerita yang setuju terlebih dahulu, ataupun biasakan topik ketidaksetujuan itu dengan ending dia, okey, tu je, tak apa. Kita tak biasa lagi ke situ kan. Itu pandangan Enta, ataupun itu pandangan awak, ini pandangan saya. Dalam kerangka kita, dia belum lagi terbuka sampai tahap itu. Kerana kita biasa tak setuju tu dengan emosi, bukan dengan hujah. Yang dimaksudkan dengan tidak bersetuju tu adalah dengan pandangan-pandangan. Okey, 1, 2, 3, 4. Lepas tu tak setuju, mungkin kita kata tak apa, nanti sembang lagi. Kau tak setuju tak apa, bukan aku paksa pun. Maka benda segini yang kita mungkin perlu didik lah. Nak didik dia, first kita pula yang kena didik diri kita untuk terima pandangan orang terlebih dahulu. Benda tu memang kita tak sependapat, tapi okey, itu pandangan awak, nak buat macam mana? So kita kat situ membuka jalan untuk akhirnya kita akan boleh terbiasa dengan suasana perbezaan tersebut. Ni laqad ihtarama ta'alimun nabi fi majalil alaqatil insaniyah ma ahli syara'i al-ukhra hurriyatul i'tiqad ihtiraman kamilan kama nafiyal Quran ay yakuna al-ikrah tariqan lil i'tina' din wa mana'il mu'minin ay yakrahu ahadan ala dukhul fil Islam. Apa dia keluar benda ni? Kacau dah pula. Oh, faham. Itu besar. Okey. Aspek kepercayaan tidak boleh dipaksa secara keras dan sembrono. Ia mesti bertitik tolak daripada mengubah persepsi dan kepercayaannya melalui kefahamannya. Saya nak tanya, agak-agak macam mana kenapa Abu Bakar boleh masuk Islam? Siapa yang biasa baca cerita macam mana Abu Bakar masuk Islam? Ada yang nak kongsi tak? Abu Bakar, Osman, di satu kelompok lah yang banyak ikut Abu Bakar, Osman, Abdul Rahman bin Auf, siapa lagi? Beberapa orang lah. Jadi ada orang masuk Islam.
Macam mana ni? Oh, bukan Nabi ajak dia. Habis macam ni dia masuk Islam? Dicari? Cerita tak habis tu. Cari balik. Lain? Ada lain? Oh, so Syekh Nafi ajar subjek apa? Oh, kuliah Maghrib. Okey. Lain? Kau dengar juga ke lain daripada Wani faham? Mana mandai Wani kan? Lain? Pok Mang ada tak Pok Mang? Oh, senyap. Tidur je. Dia cerita sikit. Dia kalau kita baca betul-betul dengan bahasa dia, sirah ni kat mana pun dia kena baca dengan bahasa praktikal. Bahasa kita. Abu Bakar masuk Islam sebab dia percaya ke Nabi. Jom ikut aku. Oh, masuk Islam. Baik ke? Gitu lah. Dia kerana apa? Kepercayaan tidak akan boleh dipaksa secara keras dan sembrono. Tapi bila kita percaya kat orang tu cakap apa pun kita akan ikut. Sebab tu membina hubungan itu sangat-sangat penting. Hidayah itu memang hidayah lah. Tetapi nak ubah persepsi dan kepercayaan itu melalui perbincangan yang keras, melalui perbincangan yang kita kata bertegang urat. Mungkin orang tu akhirnya dia kata, yalah kau betul. Tapi untuk dia tertarik dengan kita, ada tak? Tak. Dia bahasa mudahnya, Nabi ni tak payah cakap banyak dengan Abu Bakar. Kerana Abu Bakar ni dia percaya kat Nabi dan dia tahu Nabi ni orang yang sangat-sangat baik. Mereka bersahabat melalui perdagangan. Nabi orang yang dikenali dengan kebaikannya. Bila Nabi ajak, kita kata, jom, ikut aku. Masuk selalu. Dan Abu Bakar, cuba baca, dia mengislamkan beberapa orang lain dengan cara yang sama. Kerana Abu Bakar dihormati oleh Osman, dihormati oleh Abdul Rahman bin Auf dan beberapa orang sahabat lagi tu. Bahasa mudahnya Abu Bakar ajak, jom ikut aku. Jangan banyak tanya, ikut je. Bahasa kita kata tu, ikut je aku, jom kita ikut Nabi. Terlalu mudah kerana apa? Apabila kepercayaan itu telah ada antara satu sama lain. Sebab tu kita akan dapati walaupun sebenarnya benda tu benda betul, tapi dengan sebab kita tak percaya kat orang tu, jadi kita pun jadi ni. Maka sebenarnya kita belum lagi membina perhubungan yang baik sesama kita lah, menyebabkan kenapa kita sukar untuk percaya.
Dan benda ni dia ada keburukan dia lah. Kerana kebanyakan daripada kita pula terlalu mudah ikut orang tadi. Macam Abu Bakar ni ikut Nabi pasal dia memang kenal betul Nabi. Macam kita ni kenal kawan, kita pun tak tahu kawan kita bohong apa kan. Kita kenal, setakat kenal begitu je kan. Tetapi Abu Bakar orang yang baik dan dikenal dengan kebaikan Nabi dan ikut Nabi itu dengan begitu mudah. Ceritanya begitu juga lah. Sebab itu memberi hidayah tidak termasuk dalam tugasan para rasul. Bagi hidayah ni bukan kerja para nabi, bukan kerja kita. Sebab tu kita memanglah sedih. Kita tak berjaya Islamkan orang, kita tak boleh dapat ajak orang masuk Islam ataupun faham Islam dengan baik. Maka kita akan rasa sedih. Itu normal lah. Tetapi Allah Ta'ala ingatkan hidayah tu bukan kerja kita. Kalian tidak diberat-beratkan dengan kerja hidayah, itu kerja aku. Sebab tu dia kata apa? Wa yu'akkidul Quran annal hidayatal qalbiyah laisat min wazifatir rusul. Hidayah hati bukan kerja para rasul, walakin Allah yahdi qalba man yasha mata qaddama baina yadayillahi asbabal hidayah. Tetapi sebab kepada hidayah itu kerja kita. Bila sebab itu ada, maka untuk Allah tolak hati seseorang itu untuk masuk Islam, maka itu adalah kerja Tuhan. Okey? Contoh ayat innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ayat ni katanya berkaitan dengan Abu Talib, kan Nabi sedih Abu Talib tak masuk Islam, maka Allah Taala ingatkan, dah itu bukan kerja kau, itu kerja aku. Dan Allah Taala bagi tahu apa? Fazakir innama anta muzakir. Beri peringatan. Teruskan bagi peringatan kerana itu kerja kita. Baik, hakaza kita endingkan cerita ni. Hakaza yaj'alul Islam al-i'tiqad ay yakuna bil ikhtiyar al-hurri al-khali min kulli ikrah wa ay yakuna asas al-ikhtiyar saliman fala yakuna bi ikrah bi ay wasilatin kan. Wa ala zalika yazhabu ba'dul ulama ila anna hurriyatul i'tiqad tatakawwanu min salasati anasir. Jadi kita sebut tentang hurriyatul i'tiqad, kebebasan beriktikad itu apa dia sebenarnya? Maka ulama susun ada 3 unsur penting. Iaitu yang pertama, tafkiru hur ghairi ma'thur bi ta'assubin li jinsiyah au taqlidin au syahwah. Fakathiran ma tatahakkamul ahwa wal unsuriyah bi ismiddin. Dia kata apa? Berfikir secara bebas tanpa terikat ataupun fanatik dengan jinsi bangsa ataupun secara membabi buta ikut-ikut taklid ataupun secara syahwat lah, nafsu. Maka ini unsur yang pertama. Fikir itu secara bebas, tak ada siapa-siapa suruh, tak ada siapa-siapa bagi tahu, tak ada siapa-siapa yang tekan. Maka ini yang kita kata berfikir secara fitrah sebenarnya. Benda yang kita fikir tu banyak je benda, tak perlu pun untuk kita tahu dalil. Sebab tu kadang-kadang kita kata kenapa orang kampung dia lagi mudah faham berbeza dengan orang bandar. Bila kita terang pasal agama ni macam terlalu kompleks. Orang kampung cerita sikit je, maka dia orang pun faham. Kerana boleh jadi kerana mereka dah terbiasa bermulazamah dengan alam. Okey. Sentiasa duduk main dekat kebun ataupun mungkin sawah padi, sungai, laut kan, nelayan. Jadi bila mereka sentiasa berinteraksi dengan alam, menyebabkan fitrah mereka elok. Fitrah mereka elok. Berbeza dengan orang bandar. Duduk dalam rumah, guna internet, tengok TV je kan. Keluar berjoging pun nampak ketat sana ketat sini, jadi tension kan. Okey. Walaupun taman dah buka suatu kegembiraan, tetapi melihat keketatan yang berada di taman itu tidak pun menambah keseronokan ya. Pening kata asal nak sukan ni kena pakai baju ketat. Tak apa-apa tahan. Pakai elok-elok dah. Boleh je pakai kan. Pakai warni kan. Di Tanjung je nak kena pakai ketat. Dan asal masuk Tanjung je nak kena pakai ketat-ketat. Kata dah kenapa orang ni. Jadi itu pun sebenarnya bukti kita terkongkong. Jadi menyebabkan orang bandar terkadang ataupun kebanyakannya
dah ada unsur-unsur lain. Kalau orang kampung ni mungkin budaya kitanya adalah budaya kepuakan. Orang Jawa je kan. Orang Bugis je. Geng ni pula, maka itu sebenarnya telah mengganggu dan menghalang untuk orang berfikir secara rasional ataupun secara fitrah. Yang kedua, mana'al ikrah ala aqidatin muayyanah bitahdidin atau ta'zim. Melarang paksaan untuk mengikut akidah dengan ancaman ataupun dengan azab. Ini penting juga kita faham ni. Tak boleh kita nak ancam seseorang menyebabkan dia orang masuk Islam, ikut Islam. Ni dalam situasi peperangan berbezalah. Dalam situasi umum ni tak boleh. Tak boleh. Kau kalau tak masuk, siap kau. Kalau tak ikut aku, tak kawan. Maka ancaman sebegitu tidak dibenarkanlah. Dan dia memang akan mengganggu untuk orang berfikir secara rasional. Yang ketiga, ayyakuna hurran bi muqtada dinihi la ittihad fi mumarasati dinihi wa iqamati sya'airihi. Yang dimasukkan dengan bebas itu adalah dalam kerangka agamanya. Dalam kerangka agamanya. Bermaksud kita kata apa? Dia nak praktikkan agama dia tu dan juga syiar-syiar berkaitan agama itu, kita kata biar dia buat. Okey, itu maksud dia. Bahawa tiga unsur ini di antara unsur penting yang kita nak faham daripada word ataupun daripada terma kebebasan beragama. Apa yang sedang dilakukan tu, dia akan tidak ada rasa terpaksa, tidak akan ada sesuatu yang mencurigakan dia ataupun dia rasa terancam, tak. Sebab tu keamanan untuk agama lain itu memang terpelihara. Mereka dibenarkan untuk mengamalkan anutan agama mereka dan bukan setakat dibenarkan, memang rasa aman. Tak adalah nak pergi gereja tu takut-takut, tak. Maka itu termasuk. Jadi untuk memahami dengan tepat macam mana kita nak berinteraksi dengan kebebasan agama ini, maka ada dua jalan. Dia kata apa? Bal inna syariat al-islamiyah lam taktafi bi irsa'i mabda' hurriyah al-aqidah fa hasbu bal amilat ala himayatuha wa min bain at-turuqil lati ittakhazatha limayati hazihi al-hurriyatu tariqan. Dia kata Islam ni bukan setakat datangkan prinsip, tetapi Islam bagi cara, bagi praktikal. Jadi untuk merealisasikan tiga unsur ini, maka ada dua jalan. Macam mana kita nak praktikkan unsur kebebasan beragama? Ini dua jalan. Ini dua ni penting. Ini masuk ke Isra biasanya. Al-awwalu minhuma ilzamun nas ay yahtarimu haqqal ghairi fi i'tiqadi ma yasha wa fi tarkihi ya'malu tabqan li aqidatihi falaisa li ahadin ay yakraha ahadan ala i'tinaqi aqidatin aw tarki ukhra wa man kana yu'aridu akhar fi i'tiqadihi fa alayhi ay yaqni'ahu bil husna wa yubayyinu lahu wajhal khata' fi ma ya'taqid. Sampai sinilah. Yang lain tu sukati nak sambung. Poin dia apa? Apa maksud hurriyatul i'tiqad? Prinsip yang pertama ataupun cara yang pertama kita nak memahami kebebasan beragama, melazimi manusia untuk memuliakan hak orang lain, beriktikad dengan apa yang mereka kehendaki ataupun meninggalkannya. Ya'mal tabqan li aqidatihi, yang yang selari dengan akidahnya. Bahasa kita
Dia nak buat apa, dia nak tinggalkan apa, lantak dia lah. Tu bahasa kita. Biarlah dia. Lepas tu dia kata falaisa li ahadin ay yakrah ahadan ala tinaqi akidati au tarki ukhra. Tak patut ada seseorang untuk membenci ataupun memaksalah untuk ikut atau meninggalkannya. Wa man kana yu'aridu akhar fi i'tiqadi fa alai ay yaqni'ahu bil husna. Kalau tak setuju pun cakap je elok. Cakap je elok. Wa yubayyinu lahu wajhal khata' fi ma ya'taqid, dan jelaskan kat mana kesilapan dia. Bagi tahu je. Kita nak ikut, okey, it's okay. Hanya pandangan aku. Kau tak betul kat sini, 1, 2, 3, 3. Kenapa agama ini agama yang Islam tak iktiraf? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, itu contoh. Okey, jadi dalam realiti hari ini, orang Cina, orang India, orang Buddha, orang Hindu, dia nak beriktikad dengan agama dia, ya kita tak setuju, tapi kita tak boleh paksa, apatah lagi kecam dia. Tak boleh. Mengecam agama ini suatu benda yang dilarang dalam Islam. Sebab tu berlaku pada zaman Sayyidina Umar. Ada kisah Umar membantu wanita musyrik. Dan ada seorang ni orang Yahudi tak silap. Dia minta bantuan. Lalu Sayyidina Umar tanya, kau masuk Islam tak? Masuk Islam dulu. Macam kita kata, kalau masuk Islam, insyaAllah bantuan tiap-tiap bulan kita bagi. Tapi wanita tersebut tolak. Lalu tiba-tiba Sayyidina Umar tersentak. Sayyidina Umar kata apa? Astaghfirullahalazim. Ya Allah, aku telah cuba membimbingnya dan bukan memaksanya. Maksudnya Sayyidina Umar rasa insaf. Nak tolong orang, tolong je lah. Dia tak masuk Islam pun, tak apalah, tolong je. Bahasa kita gitulah. Jadi kita pula nampak orang minta sedekah, orang bukan Islam kan. Kita pun nak bagi tak? Nak bagi tak betul? Lebih baik sedekah kepada orang Islam kan? Kan? Kita ada mindset macam tu kan? Padahal kita pernah terfikir tak? Kalau kita bagi bantuan ke orang tu hidup. Kalau kita tak bagi, kita tak bagi, mati orang tu. Kita tak pernah fikir kan? Sama je kan? Jadi sebab tu, benda ni memang kena buka minda betul-betul kan? Jadi bukan dengan sebab orang tu bukan Islam, kita tak payah bantu dia. Sama macam anjing tadi pun. Anjing binatang haram, biar mati lah kan? Dia kata betul ke kan? Betul ke sikap kita tu? Jadi betulkan balik lah. Okay? Yang kedua, ni yang paling penting. Ni yang kita sedang cuba praktikan. Apa dia? Ilzamu sahibul aqidah nafsahu ay ya'mal ala himayati aqidati wa alla yaqifa mawqifan salbiyan fa iza ajiza an himayati aqidatihi. Dengar ada tangisan. Sorry lah pukul 10 baru bangun anak dara, la ilaha illallah. Okey. Fa iza ajiza an himayati aqidatihi tahtamu alaihi ay yuhajira min makani ila makanin akhar tahtarimu fihi aqidatihi. Fa iza lam yuhajir wa huwa qadirun ala hijrati faqad zalama nafsahu qabla an yazlimahu ghairahu wa irtikabi isman aziman. Dia kata apa? Melazimi pemilik akidah untuk beramal dalam menjaga agamanya ataupun akidahnya. Wa alla yaqifa mawqifan salbiyan, dan tak perlu pun untuk mengambil pendekatan sebaliknya. Kita orang Islam, maka termasuk dalam kebebasan beragama adalah aku nak beramal dengan Islam. Maka tak boleh paksa untuk aku tak ikut ajaran Islam. Itu maksud dia. Benda ni yang banyak orang kita tak faham. Orang lain kata apa, jangan paksa orang lain masuk Islam. So jangan paksa untuk aku tinggalkan ajaran Islam dan untuk aku ikut ajaran Islam. Dan sampai peringkat huriyatul i'tiqad ia adalah kalaulah dengan sebab kita dipaksa untuk meninggalkan ajaran tersebut, maka kita boleh berhijrah ke tempat lain yang lebih baik. Ni praktikal hijrah pertama dan hijrah kedua lah, hijrah ke Habsyah dan juga hijrah ke Madinah. Kerana apa? Untuk memastikan kita boleh laksanakan ajaran kita dengan baik. Maka dalam praktikal secara realiti hari ini, kalau kita ada grup perbincangan tentang perkara-perkara sedemikian yang macam inilah, maka tak ada masalah pun untuk kita left group,
untuk kita cari geng yang lebih baik daripada itu apabila ada usaha-usaha untuk kita berpegang dengan agama ini dilihat sebagai halangan lah. Tapi dengan kefahaman yang betul lah, kan, baru gaduh sikit dah koyak kan, kita kata tak patut lah kan. Kebanyakan daripada sekarang ni memang secara rata-ratanya kita betul ketahan makian. Kalau kita duduk dalam grup yang macam-macam orang ada kan, dia orang buat maki-maki, kita betul ketahan makian. Biasanya pendakwah ni yang koyak cepat. Kita left grup dengan alasan apa maki-maki, sedangkan semua tu mad'u kita kan. Jadi kita belum benar-benar memiliki imunisasi yang kuat lah untuk berhadapan dengan makian orang hari ni. Hari ni mencarut-carut ni benda biasa sebenarnya. Mencarut-carut ni benda yang terlalu biasa. Bukan bagi kita lah, bagi orang kebanyakan. Kalau tulis kat media sosial tu mesti nak mencarut kan. Ada seorang tu dia tulis, dia macam ni lah. Dia sedih. Dia nak bagi tahu dia sedih. Tapi dia mencarut. Kita pun lah bagi tahu je lah sedih, tak payahlah carut-carut. Tapi dia dah jadi macam biasa je. Jadi kita pun tak payahlah tumpu sangat nak ambil apa ni carut-carut. Sebenarnya tak payah. Kita ambil part yang lain. Sebenarnya dia tahu benda tu salah, tapi dah jadi kebiasaan. Jadi kita kena pandai juga untuk masuk dengan suasana sebegitu. Tak semua benda kita perlu tegur. Kebanyakan benda common ni orang tahu. Jadi kalau kita terlalu tumpu untuk tegur benda common, sebenarnya kita menutup pintu kebaikan tersebut. Okey, boleh faham? Baik, itulah untuk kebebasan beragama. Mana? Yang lain itu tak ada apa sangat. Habis dah pun. Okey. Jadi 2 poin besar tu difahami dengan baik. Kalau orang marah kita paksa orang masuk Islam, maka dia pun tak boleh paksa untuk kita meninggalkan ajaran Islam. Itu poin paling penting lah. Okey, itu untuk kebebasan beragama. InsyaAllah kita akan sambung al-musawah. Al-musawah ini dia perlu difahami dengan topik al-adlu. Dua ni lah. Dua ni kena digabungkan. Kalau tak kita akan tak boleh nak relate apa maksud sama rata dengan apa maksud keadilan. Baik. Okey. Habis kelas kita. Ada nak tanya apa-apa? Bella, ada nak tanya apa? Baru nak fikir. Lain? Okey. Siapa yang ada buku ni? Tak ada. Kalau kat Quizzer boleh lah. Nak snap pun malas aku nak snap sesuatu. Tak rajin lah Ustaz. Bolehlah membantulah untuk korang faham topik-topik ni. Tapi tak apa, nota Ustaz kan dalam Melayu juga kan. Korang lah kena relate kan. Nota Ustaz tu digalakkan lah untuk print dan korang tambah catatan kat tepi tu yang dalam bahasa Arab je lah. Sebab tu Ustaz buat nota macam tu. Okay. Lele, nak tanya apa? Ada tengok dekat dalam mana-mana medsos. Kalau kadang-kadang kan anak Muslim dia suka buat konten berkaitan macam terkait rapat dengan agama kita. Contohlah orang pakai tudung dan orang suka tak pakai tudung, lepas tu dia buat konten kan macam TikTok banyak kan. Jadi bila dia buat konten yang tu, kita yang sebagai orang Islam ni Ana ada baca lah orang komen-komen kan. Diorang yang orang-orang kita ni semua kata jom lah masuk Islam, masuklah Islam semua. Jadi bila baca balik reply yang lain-lain, orang dalam Muslim tinggal itu macam kau tak cukup umat ke? Umat kau tak ni dah. Jadi kat situ bila Ana baca tu macam maknanya diorang ni memang pandang Islam ni terbina sampai diorang kata umat kau tak cukup ke nak ada orang masuk ke dalam agama kau. Jadi kat sini apa pandangan Ustaz dalam situasi ni? Apa jawapan
Itulah masalah kita. Bila orang mula menunjukkan minat kepada Islam, kita tak sabar. Jomlah masuk Islam. Kita tak sabar. Dan benda tu memang tak betul. Approach tu adalah approach yang salah. Bila orang try pakai tudung, cukuplah. Bagus, nampak cantik, nampak ayu. Rupa-rupanya okey je kan kalau you pakai tudung. Common sense, come on. Gunakan common sense untuk bersembang. Simple. Kan? Tak perlu pun bila orang tu nak bercerita pasal Islam, dia tahu banyak. You banyak tahu pasal Muhammad. You kenapa tak masuk Islam? Kita terlalu jump to conclusion. Ini masalah pendakwah, suka terus kata kalau baca buku tu nak tahu kalau tengok movie tu nak tahu ending dia. Spoil. Ini masalah pendakwah hari ni. Dia tak sabar. Sebab tu kita akan mudah rasa rasa orang panggil apa? Rasa tak boleh kan. Ramai lagi orang jauh daripada Islam, kita kena ajak. Kenapa kan? Kita pada hari relax je lah kan. Relax je. Jadi sebab itu secara umumnya betul dia memang satu pendekatan yang salah, dan benda itu Ustaz dah sebut tadi pun, Sayyidina Umar sendiri sebut kan, ajak orang masuk Islam sebab orang tu perlukan bantuan, sebenarnya bukanlah cara yang baik. Buat je lah baik kan. Dia macam ni, kita nak approach orang, kita perlu dapatkan feedback. So bila feedback itu baik, kita boleh pergi kepada level yang kedua, level yang ketiga, level yang keempat, sampai berapa level tak kira lah. Tapi belum apa-apa hal, kita baru approach. Kita terus tak nak join ke? Macam orang approach business lah. Kan? Okey tak? Nak join tak? Memang orang tu lepas tu terus akan klik button block lah kan, kita kata. Aku nak dengar je. Macam tu lah. Macam tu lah. Sebab tu dalam niaga pun dia akan ada step-step dia ajar orang macam mana cara nak pengaruhi orang. Sebab tu Ustaz sarankan kita baca buku-buku macam mana nak pengaruhi orang lain. Dan benda tu dia hanya terbukti bila respon orang kepada kita, bukan kita yang beria-ria. Macam ni lah, Nabila dah pergi, contoh kita buat praktikal dakwah, pergi ke tak kisahlah pasar raya ke ataupun pergi rumah jiran Cina kan. Jadi Ustaz tanya Nabila macam mana jumpa orang Cina tu? Okey tak? Okey Ustaz, respon dia baik. Itulah respon kita kan. Tapi pernah tanya tak orang tu? Kalau nak tahu, kita kena ada orang lain pula yang responkan untuk kita kan. Dia kata Bella ni bagus lah. Baru betul. Ini kita sendiri yang buat, kita sendiri yang reply. Memang semua best lah, memang semua power lah. Saya dah lakukan yang terbaik, inilah yang saya mampu, saya kira dah tak adalah yang lagi baik daripada saya. Ini masalah orang kita kan. Sendiri buat, sendiri tanya, sendiri jawab. Memang takkan dapat jawapan yang efektif lah. Jadi sebab tu bila orang non-Muslim ni, dia orang suka try tau. Dia orang suka try. Dan memang itu cara berfikir yang bagus. Kita pula tak boleh sebegitu. Kita nak try lagi, nak buat apa kan? Try buka tudung, try pakai tudung. Abah kau kan? Tak boleh lah kan? Tapi mereka boleh. Mereka tak ada dosa. Bukanlah tak, memang ada orang lah memang tak beriman lah, memang tak ada taklifan tersebut lah. Jadi orang nak try tu, jadi kita pula boleh share perspektif kita. Betul ke pakai tudung tu nanti rambut you akan rosak? Kalau you nak tahu, you try lah. I dah try, tapi biarlah you try. You pula kan, kita dengan orang Cina kan biasa dengan you kan. Jadi tak payah cerita persepsi kita awal, biar dia buat dulu. Lepas tu barulah kita akan cerita. Mungkin lepas tu baru dia akan, bila dia ada persoalan, kita reply baru best. Dia tak ada tanya pun, kita pula yang beria reply semua. Jadi menyebabkan dia confirm lah dia akan keluarkan ayat macam tadi tu. You ni dah tak cukup umat ke? Dia try tu bukan atas faktor agama, dia saja nak try. Pakai tudung ni okey ke kan? Dalam musim PKP ni kan, semua orang akan pakai niqab kan, mask kan. Kita pun terus pergi jam kan. Tengok baru sibuk-sibuk nak pakai niqab. Dia kata sabar-sabar. Jadi benda-benda sebegini jangan sampai kita tak ada common sense. Common sense tu sangat-sangat penting.
Okay, so nak tahu common sense macam mana, tengok dulu macam mana orang itu fikir, maka itulah namanya common sense. Wallahu a'lam. Okay. Dan kita pun tak perlu pula nak kecam orang yang cakap macam tu, dia pun common sense juga. Bila ada orang buat sebegitu, kita akan terus nak the other side kan. Kau sepatutnya tak macam ni, sebenarnya pun cara yang salah juga. Jadi relax je. Orang yang tegur tu pun ada salah, orang yang ditegur tu pun melenting. Jadi kita kata mungkin itu adalah satu pelajaran bagi dia. Jadi kita janganlah buat macam tu ke orang. Cuma untuk pergi kecam terus orang tu tak sepatutnya, kita just bagi tahu Saidina Umar pernah sekian. Tak perlu pun pendekatan awak ni salah. Sebenarnya relax. Kita pun kena cool juga dengan orang-orang yang mungkin mereka ada semangat agama yang tinggi tetapi mereka tak ada kefahaman agama yang baik. So kena ambil bahagian juga. Okey, wallahualam. Okey, selesai. Jadi kan kau ada kelas lagi kan? Okey, terima kasih semua. InsyaAllah jangan lupa isi kedatangan. Jumpa lagi next class minggu ketiga minggu depan kan. Jadi minggu ke depan kita akan bagi assignment. Assignment yang dah ada dalam tu, tak tahulah tiba-tiba Ustaz terfikir nak bagi yang lain ke, ya kita tengok minggu depan macam mana insya-Allah. Wallahu alam. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.